Sekat turun. Bab tentang waktu ihram. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair katanya, saya berkata kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abul Abbas, saya hairan dengan perbezaan pendapat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan ihlal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia lakukan. Faqala, maka kata Ibnu Abbas, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengetahui tentangnya. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya melakukan satu haji sahaja, mengerjakan satu haji sahaja. Kerana itulah mereka berbeza pendapat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mengerjakan haji. Bila dia selesai bersembahyang 2 rakaat di masjidnya di Dzul Hulaifah, aujaba fi majlisihi, beliau terus berihram di situ, di tempatnya itu, dengan mengihlalkan haji apabila dia selesai mengerjakan 2 rakaat sembahyang di situ. Ada beberapa ramai orang mendengar ihlal Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerananya mereka ingat dan tahu tentang perkara itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik kenderaannya. Bila untanya sudah betul-betul tegak, berdiri tegak, ahalla, beliau berihlal, yakni berihlal pula. Ihlalnya itu diketahui dan didengari oleh sekian ramai orang. Ini kerana orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuak-puak, berperingkat-peringkat. Fasami'uhu, mereka dengar bila unta Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri tegak, beliau berihlal. Maka mereka berkata, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berihlal ketika untanya berdiri tegak, mengangkatnya. Thumma madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berangkat. Apabila dia telah berada di puncak Baidah, beliau berihlal pula. Dan perkara itu diketahui dan didengari oleh sekian ramai orang. Kerananya mereka berkata, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berihlal ketika dia berada di puncak ataupun di atas Al-Baidah. Waimullah, demi Allah, sebenarnya beliau telah berihram ketika di musallanya, di tempat sembahyangnya, dan beliau berihlal ketika untanya berdiri tegak, mengangkatnya. Wa ahalla, dan beliau juga berihlal ketika beliau naik di tempat, di puncak Baidah. Qala Sa'id, Sa'id berkata, ini Sa'id bin Jubair, anak murid dia ni, Sa'id berkata, orang yang menerima pendapat Ibnu Abbas akan berihlal di tempat sembahyang, di tempat sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, apabila dia selesai mengerjakan 2 rakaat. Ini kalau di Dzul Hulaifah lah. Kalau tidak di Dzul Hulaifah pun di tempat lain lah. Di tempat lain, bila nak berihram tu, semaya dulu. Lepas pada tu barulah berihlal. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud
meriwayatkan daripada Salim bin Abdullah daripada ayahnya, ini Abdullah bin Umar. Beliau berkata, Baidah kamu ini yang kamu berdusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berihlal, tidak berihlal melainkan dari sisi masjid. Maksud beliau ialah masjid di Dzul Hulaifah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ubaid bin Juraij, dia berkata kepada Abdullah bin Umar, wahai Aba Abdurrahman, saya tengok engkau melakukan 4 perkara yang saya tidak nampak ada sesiapa pun daripada sahabat-sahabatmu, yakni sahabat Nabi lah, melakukannya. Ibnu Umar bertanya, apa benda tu wahai Ibnu Juraij? Dia kata, saya tengok engkau tidak menyentuh bucu Kaabah melainkan 2 bucu yang menghadap ke arah Yaman. Saya melihat engkau, yang keduanya saya melihat engkau memakai selipar as-sibtiyah atau as-subtiyah, selipar sibtiyah. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya melihat engkau menggunakan celupan kuning, berwarna kuning. Yang ketiga. Yang keempatnya, saya melihat engkau apabila berada di Mekah, orang-orang lain berihlal bila mereka nampak anak bulan, yakni anak bulan Zulhijjah, tetapi engkau pada ketika itu tidak berihlal lagi, sehinggalah tiba hari Tarwiyah, yakni hari yang ke-8 Zulhijjah. Maka Abdullah bin Umar menjelaskan pertanyaan itu. Adapun rukun-rukun tu, kata dia, berkenaan dengan rukun-rukun yang ni bucu Kaabah tu, saya buat begitu kerana saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh kecuali 2 rukun Yamani, 2 bucu yang menghala ke arah Yaman. Adapun selipar sebtiyah yang saya pakai itu ialah kerana saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai an-ni'al, selipar yang tidak berbulu, yang tidak ada bulu. Itulah ni'al sebtiyah tu, yang tidak berbulu. Dan beliau berwudu ketika memakainya. Kerana itulah saya suka pakai ni'al sebtiyah. Adapun celupan kuning, saya guna tu kerana saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakannya. Kerana itu saya sukalah menggunakan celupan kuning itu. Adapun ihlal, maka saya tidak nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihlal sehinggalah untanya berdiri tegak mengangkat beliau. Sebab tu tak apalah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang zuhur di Madinah 4 rakaat. Beliau bersembahyang asar di Dzul Hulaifah 2 rakaat. Kemudian bermalam di Dzul Hulaifah hingga ke pagi. Apabila beliau telah naik kenderaannya, yakni untanya, dan untanya telah berdiri tegak mengangkatnya, barulah beliau berihlal pada ketika itu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang zuhur, kemudian naik kenderaannya, kemudian apabila beliau telah berada di bahagian yang tinggi di atas bukit di Baidah itu, barulah beliau berihlal. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya Sa'ad berkata, Nabi SAW bila dia memilih jalan fur', dia akan berihlal apabila
untanya berdiri tegak mengangkatnya. Dan kalau dia mengambil jalan Uhud, beliau akan berihlal apabila dia berada di atas bukit di Baida. Apabila dia naik ke atas bukit di Baida. Babul ishtirat fil hajj, bab membuat syarat dalam mengerjakan haji. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Dhuba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, wahai Rasulullah, saya nak buat kerja haji, bolehkah saya membuat syarat? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, boleh. Qalat, dia bertanya lagi, bagaimana saya nak kata, nak menyatakan syarat saya tu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu katalah begini, labbaik Allahumma labbaik wa mahilli minal ard haitsu habastani. Dan tempat saya membuka ihram saya ialah di tempat engkau menahan saya. Yang ini daripada meneruskan perjalanan untuk pergi ke Mekah. Setakat mana boleh pergi, setakat tu. Tak apalah, kita balik semula kepada bab tadi, iaitu masa mana, tentang masa mana nak pakai ihram, di mana miqat. Dia berkait dengan makani dan zamani. Makani iaitu tempat nak pakai ihram tu, hak kena pakai ihram. Sebelum tu kalau nak pakai boleh dah. Tapi kalau tak say pakai lagi, nak pakai mana start mesti kena pakai apabila kita nak buat kerja haji ataupun umrah. Itu tempat dia orang panggil miqat makani. Miqat zamani iaitu masa mana. Ini nak ceritakan masa ataupun waktu pakai ihram. Waktu pakai ihram. Kepada orang nak ambil jalan mudah lah. Kalau nak ambil jalan payah, kena jaga segala-galanya. Bila sudah pakai tu, sebelum sampai tempat tu lagi lah pakainya. Tapi itu menyusahkan. Kalau sampai dekat dengan tempat tu, tempat miqat tu, itu banyak senang lah. Sebelum pada tu tak ada terikat apa-apa lah. Ini cerita Sa'id bin Jubair, anak murid kepada Abdullah bin Abbas. Dia kata kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abul Abbas. Ini kunyah Abdullah bin Abbas ni ialah Abul Abbas. Anak dia ada nama serupa ayah dia. Dia bubuh nama anak dia serupa dengan nama ayah dia. Jadi orang panggil Abul Abbas. Saya heranlah, kata dia, apa ya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni khilaf gitu mau tentang ihlal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihlal ni apa dia? Kata itulah, seseorang selepas daripada pakai ihram, dia kata labbaika bihajjin atau labbaika bihajjatin. Kata dia, itu ihlal orang panggil. Ataupun talbiyah orang panggil juga, hak tulah ya. Labbaika bi umratin misalnya, labbaika bi hajjatin wa umratin, labbaika bi umratin wa hajjatin misalnya. Mana-mana lah, ikut sesuai dengan hak dia nak buat. Itulah dia kata. Dia kata lagu tu ihlal. Jadi apa ya, sahabat-sahabat ni khilaf banyak. Hak ni kata ihlal sini, hak ni kata ihlal sini. Bila dia nak mengerjakan, bila dia nak aujabah, nak masuk pakai ihram,